So kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua. Kita dah sampai kepada sesi kita yang ke-7 dalam siri Adab Penuntut Ilmu online dan offline. Pada hari ini, pada malam ini insya-Allah taala kita nak sentuh tentang satu topik yang diberikan judul sebagai ulama teks dan juga ulama konteks. Seperti biasa, kalau sekiranya kita minta pandangan antum ada komen ataupun kita minta pandangan antum, bolehlah antum tuliskan dekat chat box. Kalau sekiranya ada soalan, boleh ajukan menerusi ruangan Q&A. Hari ini insya-Allah taala pada malam ini saya ingin mulakan pembentangan dengan sepotong ataupun dua ayat daripada Al-Quranul Karim, daripada surah Fatir ayat ke-27 dengan ayat ke-28. Kita nak mulakan dengan ayat ini terlebih dahulu, kita nak analisa this particular two verses. Kita lihat lebih dahulu surah Fatir ayat ke-27 yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Selanjutnya ayat ke-28. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi saya ada satu soalan yang saya nak ajukan kepada antum sebagai mukadimah sebelum kita nak jelaskan intipati of this particular ayat yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi saya nak ajukan soalan dalam bentuk polling, nak minta pandangan antum. Tadi dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah golongan ulama. Jadi ada satu soalan yang saya nak ajukan kepada antum. Kita harapkan respons daripada antum. Mudah-mudahan soalannya dah tertera dekat skrin antum. Soalannya berbunyi, adakah perkataan ulama dalam ayat tadi hanya merujuk kepada ulama syariah sahaja? Ulama syariah yang saya maksudkan adalah ulama yang menguasai, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang akidahnya. Jadi tentang banyak aspek yang ada kaitan dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. So is the ulama yang dimaksudkan dalam ayat tadi, adakah ia hanya merujuk kepada ulama yang pakar dalam bidang syariat, yang pakar dalam bidang agama Islam,
ataupun tidak. Kan? Ada dua option yang kita berikan kepada antum. A adalah benar ataupun B tidak. Kita berikan antum lagi 10 seconds sebelum kita tutup this particular poll. Kita minta pandangan antum berkaitan dengan isu ini. Okey, jadi saya akan end this particular poll. Syukran di atas participation antum. Kita release the results. Sebahagian di kalangan antum menjawab benar, dia hanya merujuk kepada ulama syariah sahaja. Manakala sebilangan besar di kalangan antum jawab tidak, dia tidak hanya terhad kepada ulama syariah sahaja. Kan syukran saya ucapkan kepada participation antum sekali lagi. Kita nak analyse balik firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu. Jadi saya akan patah balik the slides. Saya bila buat kajian dalam bab ini, especially bila buka kitab-kitab tafsir, soalan ini merupakan soalan yang saya pernah ajukan kepada guru saya. Dulu bila saya belajar di peringkat degree, saya pernah ajukan satu soalan kepada guru saya tentang surah Fatir ayat 28. Siapakah yang dimaksudkan dengan ulama dekat sini? Dulu bila saya belajar pun saya terfikirlah, adakah ulama dekat sini hanya refers to ulama tafsir, ulama hadis, ataupun ulama fikih, senang kata ulama yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang wahyu, ataupun dia merujuk juga kepada orang-orang, individu-individu yang lain yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Seperti orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang biologi, orang yang ada kepakaran dalam bidang chemistry, dalam bidang physics, dalam bidang geology, dalam bidang astronomy, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Itu yang merupakan yang saya bila baca ayat ini saya terfikir dulu. Lalu saya ajukan satu soalan kepada guru saya. Dan saya teringat bila perkara ini, bila saya rujuk kepada kitab-kitab tafsir, saya dapati yang ulama tak sepakat tentang perkataan ulama, maksud perkataan ulama dalam ayat ini. Kalau daripada sudut bahasa, ulama itu dia adalah jamak kepada alim. Alim pula adalah orang yang berilmu. Jadi ulama adalah the plural version, iaitu orang-orang yang berilmu. Cuma dalam ayat ini, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang berilmu? Bila saya rujuk kepada kitab Tafsir Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala pada jilid yang ke-11. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala beliau ketika mana dia tafsirkan ayat ini, pada pandangan beliau, ulama yang dimaksudkan dalam surah Fatir ayat 28 adalah mereka-mereka yang mempunyai kefahaman yang mendalam tentang alam ni, tentang this particular universe. Termasuklah orang-orang yang mempunyai kepakaran ataupun ilmu yang mendalam tentang natural sciences. Itu pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dia lebih cenderung kepada pandangan yang ulama dekat sini adalah merujuk kepada orang-orang yang betul-betul faham tentang this particular alam, tentang this particular universe, including orang-orang yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang seperti sains. Itu merupakan pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Kenapa Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala dia boleh sampai to that conclusion adalah kita lihat kepada ayat sebelum dia. Dan juga ayat berkaitan dengan ayat 28 ni dengan ayat 27. Kalau antum perhatikan ayat 27, Allah Subhanahu Wa Ta'ala attract our attention, menarik perhatian kita kepada as-sama, kan? Tentang langit, tentang ma'an, tentang hujan. Kemudian tentang buah-buahan, samaratin mukhtalifan alwanuha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik perhatian kita kepada al-jibal, iaitu gunung ganang. Perkara-perkara yang ada kaitan dengan jibal, yang ada kaitan dengan gunung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik perhatian kita berkaitan dengan manusia dalam ayat ke-28, ayat seterusnya, tentang ad-dawab, tentang binatang-binatang, tentang wal an'ami, iaitu binatang ternak, kan, yang ada pelbagai jenis. Kemudian lepas dah sebut benda-benda ni, Allah selitkan firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kalangan hamba-hambanya adalah golongan para alim ulama. Jadi Allah sebut tentang gunung, Allah sebut tentang langit, Allah sebut tentang hujan, Allah sebut tentang binatang. Kan? Baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan tentang sungguhnya yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah golongan ulama. Itu yang membuatkan sebahagian di kalangan para mufassir
sebahagian di kalangan ulama tafsir, mereka mengatakan bila kita lihat kepada ayat ini dan kaitannya dengan ayat yang sebelum, dia adalah sedang membicarakan tentang alam sekitar kita ni. Kan? Tentang gunung, tentang hujan semua. Maka itu yang membuatkan sebahagian di kalangan ulama tafsir, mereka mengatakan ulama dekat sini tak semestinya yang kita faham sebagai ulama yang pakar dalam bidang penafsiran ayat Quran ataupun yang pakar dalam hadis Nabi SAW ataupun yang pakar dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa Arab. Tapi the context of the ayat kan, adalah seolah-olah dia sedang relate kan, berkaitan dengan alam sekitar. Kan? Itu yang membuatkan sebahagian di kalangan ulama lebih cenderung kepada pandangan barangkali ulama yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah golongan ulama yang mempunyai kefahaman yang mendalam bidang kepakaran tentang this particular universe, yang mempunyai kepakaran tentang gunung ganang kan, dan juga tentang perkara-perkara yang lain yang ada kaitan dengan sains. Itu merupakan satu pandangan di kalangan para ulama tafsir. Dan juga kita nak ingatkan kepada antum, walaupun ada sebahagian di kalangan ulama dia luaskan pemahaman istilah ulama dekat dalam ayat ini, tapi ia tidak merangkumi, kata sebahagian di kalangan ulama, dia tidak merangkumi orang-orang yang mempunyai kepakaran. Sebagai contoh, dia ada kepakaran dalam bidang biologi, dia ada kepakaran dalam bidang fizik, dia ada kepakaran dalam bidang astronomi, tapi dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu dia mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang ini, tapi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan ulama yang dimaksudkan dalam ayat ini. Itu bukan golongan scholars yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dan ini pernah ditegur oleh salah seorang ulama mufassir, ulama tafsir yang masih hidup hingga pada hari ini, iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullahu taala. Dia pernah mengatakan yang ulama dalam ayat ini tidak merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang mereka mempunyai ciri-ciri yang tertentu, antaranya firstly adalah mereka mesti beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang apabila bertambah ilmunya, maka bertambah ibadahnya. Orang yang mana semakin tambah ilmunya, semakin jauh dia daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah taala, ulama dalam ayat ini tidak merujuk kepada golongan yang mengkufuri, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak believe, yang tak meyakini tentang the existence of the creator, yang tidak meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dalam ayat ini menurut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi tidak merujuk kepada orang-orang yang ada ilmu, yang ada dalam bidang mereka masing-masing, tetapi mereka tenggelam dalam syahwat mereka. Melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan golongan itu yang dimaksudkan. Kenapa? Adalah kerana dekat sini dikaitkan dengan yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Kalau kita perhatikan, kata sebahagian di kalangan ulama kita, tak semua orang yang ada ilmu dia takut pada Allah. Ada sebahagian orang mempunyai ilmu dalam bidang masing-masing, tapi dia tak takut pada Allah. Bahkan sebahagian di kalangan mereka do not acknowledge the existence of Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak beriktikad yang Allah tu wujud. Macam mana kita nak takut kepada Allah? Macam mana seseorang tu nak takut kepada Allah kalau in the first place dia tak meyakini tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kalau kita perhatikan kepada ayat yang selepas ini, walaupun saya tak letakkan dalam this particular slide, kalau kita baca surah Fatir, ayat yang berikutnya, ada disebutkan tentang golongan ulama inilah, iaitu orang-orang yang membaca kitab Allah, kan, yang membaca kitab Allah, yang mendirikan salat, yang menginfakkan harta mereka. Kan? Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, this ulama yang dimaksudkan dekat sini mesti dikaitkan dengan certain karakteristik. Iaitu semakin tambah ilmunya, semakin dia lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin tunduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bertambahnya ilmunya, semakin jauh dia daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ulama yang dimasukkan dekat sini. Dan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula,
hafizahullahu taala, dia ada karang sebuah kitab berkaitan dengan al-aql wal ilm. Dia kata menurut analisa beliau, bila beliau baca Al-Quran, dia kata jenis-jenis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dia bukan jenis ilmu yang terhad kepada satu bidang sahaja. Bahkan jenis ilmu yang Al-Quran sentuh ataupun sebut di dalam Al-Quran, dia merangkumi pelbagai jenis ilmu. Ada ilmu, ada sebahagian ayat sebut tentang ilmu berkaitan dengan alam ni, tentang this particular universe. Ada sebahagian ayat sebut tentang manusia. Kan? Dan ada pula ilmu yang ada kaitan dengan al-ghaib. Kan? Dalam arti kata yang lain, ilmu, jenis ilmu yang disentuh dalam Al-Quran, dia bukan hanya dibataskan kepada satu bidang sahaja, satu subjek sahaja, tapi dia merangkumi pelbagai aspek. Ada ilmu-ilmu yang boleh diperolehi melalui analisa, kan? Yang boleh dirasakan dengan panca indera kita, yang kita boleh buat eksperimen. Ada juga jenis ilmu yang ditekankan dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan wahyu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah melahirkan rasa kurang setujunya dengan sebahagian di kalangan manusia, khususnya orang-orang yang barangkali tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila sebut tentang knowledge, bila sebut tentang ilmu, mereka hanya memberikan tumpuan kepada ilmu yang boleh diperolehi menerusi analisa dan eksperimen. Mereka ketepikan ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan revelation, yang ada kaitan dengan wahyu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga, dia tidak begitu cenderung dengan pendekatan sebahagian orang Islam bila sebut tentang ilmu hanya rujuk kepada ilmu yang ada kaitan dengan wahyu. Tanpa kita menafikan kepentingan wahyu ni. Tapi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, the knowledge, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dalam pelbagai ayat-ayat, dia bukan one-sided, dia merangkumi pelbagai. Ada ilmu yang berkaitan dengan wahyu, ada juga ilmu yang ada kaitan dengan bukan wahyu, yang boleh didapat diperolehi menerusi analisa, kan, menerusi eksperimen. Ada sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala ada menyentuh tentang al-falaq, ilmu astronomi. Sebahagian ayat Allah Subhanahu wa taala sentuh tentang ilmu embryology, kan, tentang perkembangan janin. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ilmu yang disebutkan dalam Quran, dia bukan hanya mengarah kepada satu skop yang sempit, tapi adalah satu skop yang luas. Dia adalah pelbagai jenis. Jadi itu merupakan pandangan sebahagian di kalangan para ulama tafsir kita. Berbalik kepada soalan yang saya ajukan kepada guru saya. Dulu bila saya belajar di peringkat degree dekat Kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila saya tanya guru saya tentang apakah yang dimaksudkan ulama dalam ayat ini, maka pandangan peribadi guru saya adalah ulama dekat sini adalah golongan orang-orang yang mempunyai kepakaran, kan, dalam bidang mereka masing-masing, yang mana semakin mereka berilmu, semakin mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka berilmu, semakin mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaji dalam bidang sains, the human body sebagai contoh, semakin dia mengkaji dengan mendalam tentang the human body, tentang badan manusia ni, how it works, dan dekat dalam especially, dia lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaji tentang the outer space, orang yang kaji tentang ilmu astronomi, kan, semakin dia mendalami ilmu astronomi, dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengkaji tentang gunung ganang, kan, semakin dia mendalami tentang ilmu ini, semakin dia lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ni dia punya samarah dia punya natijah dia hendaklah menghasilkan orang yang semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dipanggil golongan ulama. Tapi kalau kita mendalami satu bidang, semakin kita mendalami, kita menjadi semakin takabur. Kita menjadi semakin sombong. Kita menjadi semakin orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang semakin merendahkan orang. Kita menjadi semakin berilmu, semakin menjadi orang yang bila ungkapkan kata-kata suka menyakiti hati orang. Suka merendahkan orang. Suka mencela orang. Maka kalau ada yang terperangkap dalam situasi sedemikian, dia kena muhasabah diri dia. What went wrong sampai boleh menghasilkan diri macam gitu. Sedangkan sepatutnya ilmu kalau kita tuntut dengan cara yang betul, dengan niat yang betul, dia akan menghasilkan orang
yang semakin berilmu tetapi semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin rendah diri dan bukan sebaliknya. Jadi saya purposely mulakan dengan this particular ayat adalah kerana saya nak menarik perhatian antum yang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia bukan hanya yang terbatas kepada satu aspek sahaja, tapi pelbagai aspek. Kan? Itu yang kita pernah kongsi dengan antum sebelum ini, in the previous weeks. Kita pernah sebut tentang ilmu yang bermanfaat. Kita orang-orang Islam digalakkan sangat untuk mencari, menuntut apa sahaja bidang ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat kat sini dia bukan khusus berkaitan dengan tafsir, dia bukan khusus yang berkaitan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga merangkumi perkara-perkara yang lain. Nanti saya akan kongsi dengan antum kenapa penting kita juga mendalami bidang-bidang yang lain selain daripada penafsiran Al-Quran, selain daripada memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini saya punya topik adalah tentang ulama teks dan konteks. Apa sebenarnya yang saya masukkan dekat sini adalah ulama teks yang saya masukkan adalah ulama yang mempunyai kepakaran, yang mempunyai kemahiran dalam pemahaman Al-Quran, dalam pemahaman sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita masukkan dengan ulama teks. Dia dengar sepotong ayat Quran, dia tahu ayat ni tentang apa, asbabun nuzul dia apa. Kan, apakah faedah-faedah yang boleh dikeluarkan daripada ayat ni? Dia baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia faham hadis tu dengan cara yang syumul, dengan cara yang holistik. Apa maksud hadis ini? Kan, apa asbabul wurud hadis ini? Apa latar belakang yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ini? Apakah hukum hakam yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini? Hadis ni sahih ke tak sahih? Kan, kalau tak sahih, yang mana satu? Jadi ulama teks yang kita masukkan adalah ulama yang mempunyai kemahiran yang mendalam terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita masukkan dengan ulama teks. Ulama konteks pula yang kita masukkan dalam pembentangan kita pada malam ini adalah mereka-mereka individu-individu yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang mereka masing-masing, yang not directly related dengan wahyu. Sebagai contoh, orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan, orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains, dalam bidang biologi, dalam bidang chemistry, dalam bidang physics, dalam bidang ekonomi, dalam bidang finance, dalam bidang sains politik, dan juga bidang-bidang yang lain. Itu yang kita masukkan dengan ulama konteks. Dan menurut pandangan ramai di kalangan ulama, baik ulama yang silam ataupun ulama semasa, mereka merasakan adalah amat penting kita gabungkan kekuatan kedua-dua golongan ulama ini. Kedua-dua golongan yang mempunyai kepakaran ini. Kepakaran individu-individu yang mempunyai kemahiran dalam memahami wahyu, Al-Quran dengan hadis, harus digabungkan dengan kekuatan, kemahiran individu-individu yang mempunyai kemahiran dalam bidang mereka masing-masing. Jadi mereka should work with each other, kan, untuk memberikan kebaikan ataupun kemaslahatan kepada masyarakat. There are many ways, ada banyak cara macam mana kita nak gabungkan kekuatan yang dimiliki oleh dua-dua golongan ini. Ulama teks dengan ulama konteks. Dan saranan saya, ini pandangan peribadi saya, adalah there are at least sekurang-kurangnya dua cara, barangkali ada lebih, cuma yang terdetik dalam fikiran saya buat masa ini adalah dua cara. Pertama adalah kita boleh benefit, kita boleh manfaatkan kekuatan ulama teks dan ulama konteks dalam pemahaman nas, dalam memahami ayat Al-Quran. Nas yang kita masukkan dekat sini adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian perkara, dalam sebahagian bab, kita boleh gabungkan kekuatan ulama teks dan ulama konteks dalam nak memahami dengan lebih mendalam ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berikan contoh sebentar nanti insya-Allah taala. Dan bidang yang kedua yang boleh kita gabungkan kekuatan golongan ulama teks dengan ulama konteks adalah mereka-mereka adalah dalam bidang penggubalan fatwa. Dalam nak buat fatwa, kita nak keluarkan satu fatwa, kita perlukan kemahiran
kepakaran daripada dua-dua golongan ini. Orang-orang yang mahir dalam pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan juga orang-orang, individu-individu yang mahir dalam bidang mereka masing-masing. Kita akan bagikan contoh insya-Allah sebentar nanti insya-Allah taala. Saya nak mulakan dengan terlebih dahulu bidang yang pertama, area yang pertama yang mana ulama teks dengan ulama konteks they should cooperate. Mereka sepatutnya saling bantu-membantu antara satu sama lain. Salah satunya adalah berkaitan dengan pemahaman nas. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bagi contohlah. Contoh yang kita nak masukkan pada malam ini adalah yang ada kaitan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kita maklum membicarakan tentang pelbagai aspek. Ada ayat Quran yang disebut tentang fikih, ada sebahagian ayat Quran disebut tentang akidah, ada sebahagian ayat Quran disebut tentang akhlak, ada sebahagian ayat Quran disebut tentang sejarah. Kan sejarah umat-umat yang terdahulu. Ada sebahagian ayat Quran disebut tentang geografi. Ada yang sebut tentang gunung ganang. Ada yang sebut tentang lautan. Dan ada juga yang membincangkan tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan sains. Yang ada kaitan dengan sains. Jadi timbul satu perbahasan di kalangan para ulama semasa kita. Kalau sekiranya di sana ada ayat-ayat Al-Quran yang dia berkait rapat dengan ilmu sains. Tak kisahlah ilmu sains tu ada kaitan dengan biologi ke, yang ada kaitan dengan chemistry ke, yang ada kaitan dengan fizik ke, kan? Ataupun cabang-cabang ilmu yang lain, boleh tak kita manfaatkan kepakaran individu-individu tersebut, orang yang memiliki kepakaran dalam bidang chemistry, dalam bidang fizik, dan juga dalam bidang-bidang yang lain, boleh tak kita manfaatkan kepakaran mereka untuk sama-sama tafsirkan ayat Al-Quranul Karim. Itu yang merupakan perbahasan di kalangan para ulama, satu istilah yang muncul dalam bab berkaitan dengan tafsir, iaitu tafsir al-ilmi. Tafsir ilmi yang kita masukkan adalah tafsir dengan menggunakan scientific approach. Kita tafsirkan Quran menggunakan a scientific approach. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Ini merupakan topik perbahasan di kalangan ulama. Ulama daripada dulu mereka tekankan tentang the importance of tafsir bil ma'thur, iaitu tafsirkan Quran dengan menggunakan ayat Quran yang lain. Tafsirkan Quran dengan menggunakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafsirkan Quran dengan menggunakan aqwalus sahabah, perkataan para sahabat. Tafsirkan Quran dengan menggunakan aqwalut tabi'in, kan, perkataan pendapat para tabi'in. Itu yang ditunjukkanlah oleh ramai di kalangan para ulama tafsir kita. Dan itu disokong oleh ramai di kalangan ulama, kan. They say that the first step, first langkah dalam kita nak menafsirkan ayat Quran, the approach, pendekatan yang sepatutnya kita gunakan adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan menggunakan ayat Quran, dengan menggunakan hadis, dengan menggunakan kata-kata para sahabat Nabi, dan juga dengan menggunakan kata-kata para tabi'in. Cuma timbul satu persoalan, perbincangan di kalangan para ulama semasa, boleh tak kita tafsirkan Quran tapi guna approach, scientific approach? Kita tafsirkan ayat-ayat yang ada kaitan dengan chemistry ataupun fizik sebagai contoh daripada kacamata fizik. Kita tafsirkan ayat Quran yang ada kaitan dengan astronomi daripada kacamata astronomi. Kita tafsirkan ayat Quran yang ada kaitan dengan embryology, tentang perkembangan janin daripada sudut embryology, ilmu embryology sebagai contoh. Ini yang merupakan topik perbincangan di kalangan para ulama. Kalau kita ikut perbahasan berkaitan dengan isu ini, ulama berbeza pandangan dalam this particular isu. Ada yang tak begitu cenderung, ada yang tak benarkan kita tafsirkan ayat Quran dengan menggunakan a scientific approach. Dalam masa yang sama juga, di kalangan ulama semasa, ada yang membenarkan menafsirkan ayat Quran dengan menggunakan scientific approach kalau sekiranya kita mematuhi syarat-syarat yang tertentu. Antara syarat-syarat yang tertentu yang disebutkan oleh sebagian ulama yang cenderung kepada pendekatan sedemikian rupa, mereka tak tolak tafsir bil ma'thur. Mereka masih menganggap that is the first step, langkah yang pertama, iaitu menafsirkan Quran menggunakan Quran, hadis, kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in, tapi mereka allow, mereka benarkan untuk add additional step, langkah tambahan, iaitu boleh kita tafsirkan Al-Quran juga dengan menggunakan scientific approach, tapi dengan beberapa syarat.
Syarat yang pertama, kata para ulama ini, mereka mengatakan penafsiran tersebut mesti selari dengan kaedah bahasa Arab. Saya ulang sekali lagi, syarat yang pertama yang diletakkan oleh para ulama antaranya adalah penafsiran tersebut yang menggunakan a scientific approach mesti selari dengan kaedah bahasa Arab. Dia tak boleh bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Inggeris. Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Melayu. Tetapi diturunkan dalam bahasa Arab. So that interpretation, that tafsir mesti selari dengan kaedah bahasa Arab. Dia moment dia bercanggah dengan kaedah bahasa Arab, that penafsiran tertolak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan orang yang nak lakukan penafsiran itu dengan menggunakan scientific approach mesti mahir dalam bidang dia. Jadi kalau ayat-ayat yang ada kaitan tentang astronomi sebagai contoh, kan, orang yang nak berkecimpung dalam bidang tafsir guna a scientific approach, pendekatan saintifik dalam penafsiran Al-Quran, dia sendiri mesti mahir dalam bidang astronomi. Kalau ayat itu dia ada kaitan dengan gunung ganang and dia nak tafsirkan Quran, ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan from the lensa ilmu yang ada kaitan dengan gunung ganang, orang tersebut mesti mahir dalam bidang gunung ganang ni. Ataupun dia mesti pakar dalam bidang laut. Sebagai contohlah kalau ada ayat-ayat yang ada kaitan dengan laut. Jadi orang yang nak melakukan, dia mesti orang yang mahir. Kita dah all this while kita tekankan tentang the importance, tentang kepentingan kita respect specialization. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada golongan yang mahir, yang berilmu, kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan juga kata para ulama, boleh syarat yang seterusnya, tadi pertama adalah mesti selari dengan kaedah bahasa Arab. Yang kedua, orang yang nak buat benda ni mestilah mahir dalam bidang dia. Dan yang ketiga, kata para ulama kita adalah orang yang melakukan, menggunakan pendekatan saintifik dalam menafsirkan Al-Quran, dia tak boleh terus tuduh semua ulama tu jahil. Dia seorang yang betul. Penafsiran dia saja yang betul. Penafsiran ulama semua salah. Tak boleh ada pendekatan macam ini. Kan? Tak boleh ada sikap macam ini. Jadi saya ulang sekali lagi, di antara syarat yang diletakkan oleh para ulama adalah mesti selari dengan kaedah bahasa Arab. Kedua, orang yang nak menafsirkan gunakan scientific approach tu mesti mempunyai kemahiran dalam bidang dia. Dan yang ketiga adalah dia tidak boleh dibenarkan baginya untuk menuduh ulama semua salah, dia seorang yang betul. Kan? Itu menunjukkan kepada takabur. Dan dalam masa sama juga, ulama kita mengatakan pendekatan scientific approach dalam menafsirkan Al-Quran barangkali adalah tak sesuai digunakan dalam sebahagian aspek. Contoh ayat-ayat Quran yang sebut tentang alam ghaib, matters of the unseen. Kan? Alam ghaib, kurang sesuailah kita gunakan scientific approach untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang alam ghaib. Kita nak bagi contoh yang mana para ulama kita, mereka work with each other, baik ulama teks ataupun ulama konteks, dalam pemahaman sebahagian di kalangan nusus, sebahagian di kalangan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil satu contoh daripada surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah kalau mereka mengetahui. Jadi dalam this particular ayat, Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan satu perumpamaan bagi orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamaan bagi orang-orang yang senang kata mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah umpamakan dia dengan labah-labah yang membuat rumah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tekankan dalam ayat ini, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah, iaitu rumah spiders. Dan Allah akhiri ayat ini dengan lau kanu ya'lamun. Kalau sekiranya mereka mengetahui. Jadi di particular ayat sebut tentang kesyirikan.
Sebagaimana kita maklumlah, benda yang haram, satu bahkan dia merupakan di antara dosa yang paling besar kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bila kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang-orang Islam, sebagaimana kita maklum, kita should letaklah kita punya pergantungan kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang amat menarik kalau kita perhatikan mereka-mereka yang gunakan scientific approach dalam menafsirkan ayat ini, mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh para ulama silam kan, seperti Imam Ibnu Katsir dan juga ulama-ulama yang lain, tapi mereka ada additional points yang mereka tambah. Orang-orang yang memiliki kemahiran, yang buat kajian yang mendalam tentang spiders. Kan? Mereka bila baca ayat ini, barangkali mereka lihat beberapa perkara tambahan yang tidak dilihat oleh orang-orang yang barangkali tidak membuat kajian yang mendalam tentang spiders ni. Wallahu ta'ala alam, menurut golongan pengkaji yang barangkali mempunyai kemahiran dalam bidang labah-labah ataupun spiders ini, mereka mengatakan yang buat spider web tu, yang buat rumah tu, sarang laba-laba tu, antara male spiders dengan the female spiders, sama ada yang jantan ataupun yang betina, according to para pengkaji, yang buat spider web tu kebiasaannya adalah the female spiders. Daripada kalangan jantina yang wanita ni. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini. Kan? Perkataan ittahadat. Kan? Ittahadat bagi mereka yang belajar bahasa Arab, dia datang dalam bentuk feminin. Dia datang dalam bentuk untuk wanita. Kita dalam bahasa Arab, fi'il ataupun kata kerja ni, dia ada untuk lelaki, ada untuk wanita. Kalau untuk lelaki adalah ittahadha. Kalau untuk wanita adalah ittahadat. Kalau kita perhatikan dalam ayat tu, the first line, kamathalil ankabuti ittahadat. Ittahadat itu adalah untuk wanita. Seolah-olah memberikan kita macam hint yang membina spider web tu, sarang tersebut adalah daripada kalangan the female spiders and not the male spiders. Ini bertepatan dengan kajian orang yang mempunyai kemahiran, golongan yang mempunyai kemahiran berkaitan dengan spiders. Mereka mengatakan memang benar yang buat spider web ni kebiasaannya adalah daripada kalangan the female spiders, daripada kalangan betina. Dan dalam ayat ini, dalam banyak-banyak binatang ataupun insek, Allah Subhanahu Wa Taala ambil perumpamaan spiders sebagai contoh untuk mengatakan rumah yang antara rumah yang paling lemah adalah rumah spiders ataupun rumah laba-laba. Dan menurut golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang spiders ini, mereka mengatakan bukan sahaja rumah sarang laba-laba ni adalah lemah ataupun senang kita pecahkan. Dalam masa sama juga, rumah tangga, the relation, hubungan antara labah-labah jantan dan labah-labah wanita ni adalah amat rapuh. Menurut kajian mereka, golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang spiders ni, ada sebahagian spesies spiders ni, selepas yang mana golongan the female spider tu, labah-labah yang betina tu, dia akan bunuh kan labah-labah yang jantan ni. The female spider dia akan bunuh the male spider. Kan, for some species. Tapi benda ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat hujung tu, lau kanu ya'lamun. Kalau sekiranya mereka mengetahui. Ada sebahagian perkara dalam Al-Quran, sebagaimana kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tells the truth. Allah speaks the truth. Allah sebut kebenaran dalam Al-Quran. Allah does not give an opinion. Allah tak berikan pendapat. Jadi bagi golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang spiders, bila mereka lihat baca ayat ini, barangkali mereka boleh lihat daripada certain angles, sudut-sudut yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak memiliki kepakaran dalam bidang berkaitan dengan spiders. Okay. Itu yang kita maksudkan. Okay. Yang mana kita should gabungkan kekuatan yang ada pada ulama teks dengan ulama konteks untuk memahami sebahagian di kalangan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ambil lagi satu contoh kan,
Surah Ar-Rum ayat 2 dan 3, kan? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kekalahan Ar-Rum, bangsa Romawi ni. Kemudian dalam ayat yang ketiga surah Ar-Rum ni Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaqlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. So ayat 2 dengan 3 ni sebut tentang kekalahan golongan Rom ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan selepas mereka kalah ni, insya-Allah kan mereka akan menang setelah itu. And dalam this particular ayat, Allah Subhanahu Wa Taala attract our attention fi adnal ardi. Adna, ramai di kalangan para mufassirin yang terdahulu. Ramai di kalangan para ulama tafsir yang terdahulu, bila mereka tafsirkan perkataan adna, mereka tafsirkan sebagai yang terdekat. Kawasan yang terdekat. Adna. Ramai di kalangan para ulama tafsir terdahulu, mereka terjemahkan perkataan adna sebagai yang terdekat. Datang ulama semasa yang mempunyai kepakaran kan, dalam ilmu yang ada kaitan dengan bumi ni, mereka mengatakan kita accept, kita terima penafsiran para ulama terdahulu yang menafsirkan perkataan adna sebagai yang terdekat. Cuma kita ada satu benda kita nak tambah. Apa kata mereka? Mereka mengatakan perkataan adna dalam ayat ini juga boleh membawa erti yang terendah, yang paling rendah ataupun yang terendah. Dia bukan hanya yang terdekat, tapi dia adalah yang terendah. Kawasan yang dimaksudkan kat sini, dia bukan hanya yang terdekat, tapi yang terendah. Itu yang menurut sebahagian di kalangan kajian, mereka mengatakan antara tempat yang paling rendah, the lowest point on earth, kan, dekat bumi ini adalah yang berhampiran dengan the Dead Sea. Satu kawasan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi itu adalah input yang diberikan sumbangan oleh sebahagian di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan dengan bumi ini. Mereka mengatakan tempat yang paling rendah adalah tempat yang berhampiran dengan the Dead Sea. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Jadi itu yang saya maksudkan, wallahu taala alam, kan, dalam pemahaman nas ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, kan, adalah tidak menjadi kesalahan kalau kita juga mengambil kepakaran, kemahiran ulama-ulama ataupun golongan scholars yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang mereka masing-masing, dalam bidang sains, dalam bidang astronomi, dalam bidang geologi, untuk sama-sama menafsirkan ayat Al-Quran. Sebab tu kalau antum perhatikan dekat dunia ni, ada salah seorang ulama ni, dia memang pakar dalam bidang sains dan minat ni yang mendalam terhadap Al-Quran. Banyak karang kitab yang dia dipuji oleh para ulama kita semasa. Okay. Ada sesiapa yang tahu dalam bidang sains dan Quran ni, siapakah di kalangan nama-nama ulama yang famous, nama-nama scholars yang famous, menafsirkan Quran dengan menggunakan a scientific approach? Ada siapa yang tahu nama-nama cendekiawan yang memberikan tumpuan kepada this particular field, penafsiran Al-Quran daripada sudut sains? Ada tulis Dr. Daniel Zainal Abidin, sahih betul. Itu yang daripada negeri jiran kita. Dia pun ada karang beberapa kitab yang ada kaitan dengan Quran, yang ada kaitan dengan sains. Bahkan ada rancangan-rancangan kat TV pun yang dia jelaskan. Ada yang kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kan? Dan ada yang kata Harun Yahya. Kan? Ada satu individu ni yang daripada, kalau tak silap saya, dia adalah Egyptian, kan? Seorang cendekiawan daripada Mesir, dan bidang kepakaran dia adalah dalam bidang geologi. Tapi dia minat sangat dalam bidang Al-Quran ini. Betul, ada yang tulis An-Najjar, namanya adalah Zaglun Najjar. Saya tuliskan dia punya nama dekat chat box. Dr. Zaglun Najjar. Dr. Zaglun Najjar ni saya lihat memang Masya Allah lah. Dia punya tulisan tu
dia bila every time dia tafsirkan ayat Quran, dia akan mula dengan tafsir Bil Ma'thur dulu. Dia akan cakap apa kata Ibn Kathir sebagai contoh, apa kata ulama-ulama silam, sebelum dia berikan perspektif daripada sudut sains. Jadi, kalau ada sesiapa lah yang minat untuk mendalami tentang penafsiran ayat Quran daripada sudut scientific approach, maka saya sarankanlah kepada antum, cubalah cari bahan-bahan bacaan, bahan-bahan yang ditulis oleh Dr. Zaghlul Najjar. Dr. Zaghlul Najjar ni pernah dipuji oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada karang sebuah kitab berkaitan dengan manhaj ataupun cara kita nak menafsirkan ayat Quran. Kemudian bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia tulis tentang scientific approach dalam menafsirkan ayat Quran, salah satu nama yang dipuji oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah Dr. Zaghlul Najjar. Dan saya teringat dululah bila belajar dekat Bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang bila ada conference tentang Quran, kadang-kadang antara yang diundang untuk conference tersebut adalah Dr. Zaghlul Najjar. Okey, jadi itu aspek yang pertama. Kita bagi antum dua contoh lah. Sebenarnya ada banyak sangat contoh. Kan? Jadi kalau antum minat lagi untuk mengetahui contoh-contoh yang lain, saya sarankanlah antum cuba cari tulisan-tulisan Dr. Zaghlul Najjar, ataupun yang dalam bahasa Melayu bolehlah cari tulisan Dr. Daniel Zainal Abidin. Kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Kan? Namanya Dr. Zaghlul Najjar. Zaghlul Najjar. Dia ada jugalah kadang-kadang dia appear dekat YouTube. Kan? Website dia pun ada yang dalam bahasa Inggeris, cuma dia lebih fasih lah dalam bahasa Arab. Okey. Sebelum kita continue, kita lihat sikit kalau antum ada soalan dekat Q&A punya box. Jadi ada yang tanya, Ustaz, adakah seorang yang takut Allah sahaja digelar ulama? Okay. Wallahu ta'ala alam, dalam ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kaitkan golongan ulama ni, mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Ustaz, kalau golongan tu bukan ulama, dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kan? Kita katakan golongan yang bukan ulama pun barangkali mereka juga ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Cuma dia punya level tu, peringkat dia, mana satu yang lebih takut pada Allah? Mana satu yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah golongan ulama. Bukan kita kata yang golongan selain ulama ni mereka tak takut pada Allah. Tapi kita mengatakan golongan yang betul-betul ilmunya mendalam, especially ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, itulah golongan yang dengan ilmu dia yang banyak tu dia semakin tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah golongan ulama. Kan? Yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kaedah yang saya teringat disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir. Mereka mengatakan semua ulama itu takut pada Allah. Afwan, terbalik. Semua yang takut kepada Allah tu, kan, dia mesti ada ilmu lah. Dia ada ilmu tentang Allah, that's why dia takut kepada Allah. Tapi tak semua orang yang ada ilmu itu takut pada Allah. Ada sebagian orang mereka ada banyak ilmu, kan, tapi mereka tak takut pada Allah. Ada sebagian orang mereka ada banyak ilmu tapi mereka deny. Mereka menafikan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tanya, Ustaz, adakah Nabi Adam AS dipanggil seorang yang berilmu juga kerana dapat tahu nama-nama? Memang betul. Nabi Adam AS juga termasuk dalam golongan yang berilmu kerana diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama perkara yang mana tidak diajarkan kepada golongan para malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Bila golongan malaikat tanya tentang hikmah di sebalik penciptaan Nabi Adam alaihi salam.
Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz yang pertama tadi tafsir bil ma'thur, yang kedua apa? Macam mana nak eja bil ma'thur? Jadi bil ma'thur ni, ma'thur adalah mim, hamzah, kan? Fa, waw dengan ra, kan? Ma'thur. Kemudian yang kedua apa tadi? Tafsir ilmi, ilmi. Ain, lam, mim, ya, ilmi adalah scientific approach dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi saya akan sambung dulu slide dia, pembentangan kita pada malam ini. Jadi aspek yang kedua yang boleh kita gabungkan kekuatan kedua-dua golongan ini, ulama teks dengan ulama konteks, adalah dalam penggubalan fatwa. Dalam kita nak isu a particular fatwa, kita perlukan kepakaran daripada dua-dua golongan ini. Bila bab berkaitan dengan fatwa, salah sebuah kitab yang saya teringatlah memang penting sangat dalam bidang fatwa ni adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kitab yang berjudul I'lam al-Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia kata seorang mufti tidak akan dapat mengeluarkan fatwa dengan tepat melainkan kalau dia ada dua jenis ilmu. Jenis ilmu yang pertama yang dia mesti ada adalah ilmu berkaitan dengan hukum. Kan? Dia mesti tahu tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi. Dia ada knowledge of hukum. Ilmu yang kedua yang dia juga mesti ada sebelum boleh keluarkan fatwa dengan tepat adalah ilmu berkaitan reality. Apa yang kita maksudkan? Maksudnya adalah kalau that particular scholar dia nak keluarkan fatwa tentang Central Provident Fund, CPF, duit CPF sebagai contoh. Dia mesti ada ilmu tentang how CPF lah, works lah. Kan? Duit dia, kan, apa policy-policy yang ada, kan, ataupun apa undang-undangnya yang ada berkaitan dengan CPF. Kalau dia tahu berkaitan dengan secara syumul, berkaitan dengan CPF, and dia ada knowledge tentang hukum, baru layak untuk keluarkan fatwa. Orang yang nak keluarkan fatwa tentang insurance, in the first place, dia kena tahu, kan, tentang insurance in a holistic manner. Sebelum dia layak untuk keluarkan fatwa tentang insurance. Sama juga dalam bab-bab yang lain. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang mufti, kalau nak keluarkan fatwa, mesti ada dua jenis ilmu ni. Salah satu ilmu ni tak ada, adalah kurang sesuai ataupun kurang layak bagi orang tersebut untuk keluarkan fatwa. Sebab tu saya teringat sebahagian di kalangan guru-guru saya dekat bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, yang mempunyai kepakaran dalam bidang hukum hakam. Tapi kalau ada sebahagian pelajar tanya mereka tentang beberapa isu yang berlaku dekat negeri mereka masing-masing. Kan, contoh daripada negeri Afrika ataupun negeri Amerika ataupun negeri-negeri yang lain, kalau tanyakan soalan kepada sebahagian di kalangan guru-guru tentang hukum hakam, kadang-kadang guru-guru ini mereka ni tak jawab. Mereka tak jawab soalan tersebut. Antara sebab mereka tak jawab adalah mereka mengatakan adalah mereka ni kurang arif, kan, tentang konteks, tentang reality yang berlaku dekat negeri si penanya tu. Barangkali have a different context. Barangkali reality ni berbeza. So it's very important dalam nak keluarkan fatwa adalah ilmu berkaitan dengan hukum penting, ilmu berkaitan dengan reality pun penting. Salah satu tak ada, tak boleh nak keluarkan fatwa. Kenapa tak boleh keluarkan fatwa, Ustaz? Kenapa saya tak boleh just call ulama-ulama yang berada kat sebahagian negara? Kan? Kerana proses keluarkan fatwa ni kita kena faham macam mana proses pengeluaran fatwa ni. Itu yang kita nak kongsi dengan antum pada slide yang berikutnya. Kata para ulama, sebelum fatwa boleh dikeluarkan, dia kena undergo 3 steps, 3 langkah sebelum boleh keluarkan fatwa. Yang pertama dipanggil sebagai tasawur, yang kedua adalah taqyif, yang ketiga adalah tatbiq.
Yang pertama, proses pengeluaran fatwa ada kepada tasawur. Apa itu tasawur, Ustaz? Tasawur yang kita maksudkan adalah pemahaman, understanding yang jelas berkaitan dengan isu yang kita nak keluarkan fatwa tu. Satu pemahaman yang jelas dan komprehensif. Kita nak keluarkan fatwa tentang milk bank sebagai contoh, bank susu. You must have a complete understanding, a comprehensive understanding. Satu pemahaman yang syumul berkaitan dengan how it works. Apa yang dimasukkan dengan bank susu kat sini? Apa yang diberikan kepada bayi tersebut? Dia perlukan satu pemahaman yang lengkap. Itu the first stage. Itu yang sebagian ulama, dia reluctant. Dia enggan untuk menjawab sebagian soalan yang ditanyakan daripada overseas adalah kerana barangkali dia tak ada tasawur yang jelas terhadap that particular issue yang menghalang dia daripada mengeluarkan fatwa yang tepat berkaitan dengan isu tersebut. Jadi first kali, a correct understanding, pemahaman yang tepat dan jelas tentang that particular issue. Okey Ustaz, okey, itu dah settle Ustaz. Apa langkah yang kedua sebelum boleh keluarkan fatwa? Langkah yang kedua yang perlu dilalui sebelum boleh keluarkan fatwa adalah taqyif. Apa itu taqyif? Taqyif adalah kita bila jumpa satu isu tu, kita kena categorizekan isu tersebut. Yang saya masukkan dengan categorization of that particular issue adalah isu ni sebenarnya bila rujuk balik dalam bab fikih sebagai contoh, dia masuk dalam bab mana? Kita bagi contoh, kalau ada a modern transaction, jual beli yang baru baru timbul, kan? Kita bila rujuk balik dalam kitab-kitab fikih, kita nak place dia ataupun categorizekan dia, nak letak dia dekat bab yang mana satu? Dia ni bab wasiat ke? Dia ni bab hibah ke, hadiah? Ni bab pinjaman ke? Ini bab jual beli ke? Sebagai contohlah, kita kena tahu dia punya categorization dia. And to be able to do this, you must have a complete understanding. Mesti ada pemahaman yang syumul dan komprehensif tentang bab fikih. Baru boleh buat taqyif. Taqyif senang kata adalah kita categorizekan, dalam bahasa Inggeris panggil categorization of the issue. Kita nak letak dia dekat bab yang mana satu. Dan sekali lagi saya tekankan, this can only be done kalau mufti tersebut ataupun orang tersebut mempunyai pemahaman yang syumul tentang fikih. Kalau dia tak ada pemahaman yang syumul tentang fikih, susah dia nak buat the second step ni. Dia tak tahu nak categorize kat mana. Okay. Kenapa important Ustaz? Kenapa penting kita kena categorizekan? Adalah kerana every bab dalam fikih, dia ada syarat-syarat dia. Wasiat dia ada syarat-syarat dia. Hibah, kan, iaitu pemberian semasa hidup, ada syarat-syaratnya. Pinjaman, dia ada syarat-syaratnya. Jual beli, dia ada syarat-syaratnya. Kan? Jadi kita perlu tahu perbincangan di kalangan para ulama. Baru boleh move on to the third stage, iaitu tatbiq. Iaitu kita keluarkan hukum. Kita apply that particular hukum. Ataupun kita keluarkan hukum tersebut. Jadi sebelum kita boleh mengeluarkan fatwa, first stage sekali adalah tasawur yang jelas. Pemahaman yang jelas berkaitan dengan isu yang kita bincangkan. Jadi itu adalah proses pengeluaran fatwa. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu tadi, merupakan salah seorang ulama Hanabilah, Rahmah Hambali, dia kata seorang mufti dia hanya boleh keluarkan fatwa kalau dia ada dua jenis ilmu. Ilmu berkaitan dengan reality, dengan ilmu yang ada kaitan dengan hukum. Orang yang ada ilmu yang ada kaitan dengan hukum, kan? Dia punya fikih champion macam mana pun, dia punya usul fikih champion macam mana pun, ilmu dia tentang kaedah-kaedah fiqh bagus macam mana pun, ilmu dia tentang maqasid bagus macam mana pun, tapi kalau dia tak tahu reality, dia tak layak untuk keluarkan fatwa. Sama juga dengan orang yang mempunyai kemahiran berkaitan dengan kewangan,
dia ada kemahiran dalam bidang perubatan, dia ada kemahiran dalam bidang dia masing-masing, tapi kurang ilmu dia berkaitan dengan fikih, maka juga kurang layak untuk keluarkan fatwa. Dia perlu gabungan antara dua ilmu ini. Itu yang tadi saya katakan, dalam kehidupan kita pada zaman ini, kita amat memerlukan kerjasama antara dua golongan ini. Kita perlukan scholars of the text, ulama teks, dan kita pula juga perlukan kepada scholars of the context, ulama konteks, untuk sama-sama berbincang, kan, berikan kepakaran mereka, kan, untuk sama-sama memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kita nak bagi contoh yang mana dua-dua aliran ini ataupun dua-dua golongan ini perlu bergabung. Saya bagi contohlah satu isu, kan, tentang fatwa yang ada kaitan dengan alkohol. Okay. Jadi bila kita sebut tentang alkohol. Jadi sebelum saya nak explain tentang fatwa berkaitan dengan alkohol ni, saya nak ajukan satu soalan dan dalam bentuk polling sekali lagi, nak minta pandangan antum tentang this particular issue. Okey. Jadi saya ada ajukan satu soalan, mudah-mudahan soalan tersebut tertera dekat skrin antum. Semua jenis alkohol adalah arak. Betul ke salah? So betul tak statement ni? Semua jenis alkohol adalah arak. Kita berikan lagi 10 saat bagi antum untuk cuba menjawabnya. Adakah semua jenis alkohol itu adalah arak? Betul ataupun tidak? Okey, jadi saya akan end this particular poll. Kita share results. Jadi 100% di kalangan antum yang menjawab tidak. Jadi that statement tak betul. Okay. Bukan semua jenis alkohol adalah arak. Dan jawapan yang antum berikan adalah jawapan yang tepat. Bukan semua jenis alkohol adalah arak. Hari ini kadang-kadang banyak soalan timbul. Ustaz, hand sanitizer ni ada alkohol. Pakai ni macam mana Ustaz? Boleh bawa pergi solat tak? Orang tanya, Ustaz, minyak wangi yang saya guna ni ada alkohol. Pakai macam mana? Adakah dia sah tak solat kalau sekiranya gunakan minyak wangi yang ada alkohol? Lepas tu saya lihat tentang alkohol ni, kan, adalah pentinglah untuk kita gabungkan kemahiran dalam dua-dua bidang, iaitu tentang apa yang Al-Quran sebut, apa yang hadis sebut, dengan juga daripada sudut kacamata chemistry, especially daripada sudut sains punya perspektif. Kita dah terbiasalah dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan alcoholic drinks. Dalam bahasa Melayu panggil minuman yang beralkohol. Cuma perlu kita juga tahu yang sebagai contoh daripada sudut teks, daripada sudut wahyu, daripada sudut Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran tidak menggunakan istilah alkohol. Al-Quran menggunakan istilah khamr yang kita translate sebagai arak. Jadi kita akan lihat ulama kita semua sepakat tentang pengharaman arak. Cuma mereka beza pandangan tentang kenajisan arak. Ulama sepakat minum arak tak boleh. Ulama selisih adalah tentang status arak itu sendiri, adakah dia najis ataupun suci. Itu daripada sudut perbincangan ulama teks. Daripada ulama konteks punya perspektif pula adalah tentang istilah alkohol ni yang kita belajar dalam chemistry. Bila kita guna satu istilah alkohol, dia ada banyak pecahan dia, sebagai contoh jenis-jenis alkohol, the different types of alcohol, sebagaimana yang dibahaskan panjang lebar kan dalam ilmu chemistry. Ada methanol, ada ethanol, ada propanol, ada butanol, banyaklah dia punya pecahan dia. Dan cara menghasilkan ethanol pun sebagai contoh ada beberapa cara. Kegunaan dia apa? Kan? Adakah ethanol ini digunakan dalam alcoholic drink sahaja? Adakah dia digunakan dalam minuman keras sahaja? Ataupun dia ada kegunaan-kegunaan yang lain? Jadi adalah pentinglah sebagai contoh, kita sebelum jawab any soalan yang ada kaitan dengan penggunaan alkohol, kita kena jelas dulu. Tasawur dia kena betul dulu. Kan? Ini alkohol ni jenis yang mana satu? Is it yang jenis ethanol? Kan? Ataupun jenis yang lain?
cara menghasilkan etanol ni yang mana satunya? Adakah sama proses dia dalam cara menghasilkan arak ataupun dia menggunakan cara yang lain dalam menghasilkan that particular etanol? Apa kegunaan dia? Adakah digunakan untuk alcoholic drinks, minuman keras, ataupun digunakan as a solvent untuk melarutkan bahan-bahan yang tak boleh larut di dalam air? So, perkara ini semua kena jelas terlebih dahulu, baru boleh keluarkan fatwa tentang alkohol. Selagi mana dia punya perkara tasawur dia tak jelas, pemahaman dia tak jelas, adalah susah nak keluarkan fatwa. Saya just bagi guideline lah. Tadi kita ajukan beberapa soalan. Minyak wangi ni sebagai contoh, alkohol yang ada pada minyak wangi, adakah dia sah tak solat seseorang yang menggunakan minyak wangi yang ada alkohol? Wallahu ta'ala alam. Pandangan Muiz dalam hal ini adalah that particular solat adalah sah insya-Allah ta'ala, dan itu juga merupakan pandangan ramai di kalangan para ulama. Jadi kalau kita ada minyak wangi yang ada alkohol, maka kalau kita gunakan, sebelum kita gunakan dan ambil wuduk, adakah dia membatalkan wuduk kita? Dia tak membatalkan wuduk kita. Adakah dia dianggap sebagai najis? Ramai di kalangan ulama mengatakan itu pun bukan najis. Jadi kalau kita gunakan minyak wangi yang ada alkohol, dia tidak memberi kesan kepada status kesahihan ataupun sahnya solat. Boleh guna. Tidak menjadi masalah. Cuma itulah kalau wanita tak bolehlah gunakan minyak wangi yang begitu kuat baunya sebagaimana yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Hand sanitizer ada alkohol, Ustaz, sebagai contoh, boleh tak? Adakah dianggap sebagai najis? Wallahu ta'ala alam. Ramai di kalangan para ulama berpandangan itu pun tak dianggap sebagai najis. Jadi perbahasan tentang alkohol sahaja dia memerlukan kepada tasawur yang tepat, tasawur yang jelas. Dia perlukan gabungan antara ulama syariah dengan juga ulama-ulama, golongan scholars yang mempunyai kemahiran dalam bidang chemistry especially, yang ada kaitan tentang alkohol. Kita nak beralih kepada yang seterusnya, yang mana perlu gabungan antara kedua golongan ulama teks dengan ulama konteks, adalah fatwa berkaitan dengan penggunaan inhaler ketika berpuasa. Sekali lagi saya nak ajukan satu soalan kepada antum dalam bentuk polling. Jadi kita nak launch this particular poll. Soalan kita yang ketiga pada hari ini adalah, adakah penggunaan inhaler membatalkan puasa ataupun tidak? Apa pandangan antum? Batal ke tak batal? Orang yang ada asma, siang hari bulan Ramadan, kemudian dia gunakan inhaler tu, adakah batal puasa dia ataupun tidak batal? Apa pandangan antum? Kita berikan lagi sekitar 10 saat untuk antum cuba menjawab di particular soalan. Okey, jadi saya akan end this particular polling. Jadi ada dua pandangan di kalangan antum. Ramai di kalangan antum jawab tak batal. Ada juga di kalangan antum yang jawab batal. Jadi ada khilaf. Ada perselisihan pandangan. Dan memang betul, kalau kita lihat juga kepada perbincangan para ulama, di kalangan ulama kita pun tak sepakat dalam isu ni. Memang ada pandangan mengatakan tidak batal, dan memang juga ada pandangan mengatakan batal. Pandangan yang mengatakan tidak batal merupakan pandangan Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy, dan secara peribadi saya ini lebih cenderunglah pada pandangan mengatakan tak batal penggunaan inhaler, especially digunakan oleh golongan orang-orang yang ada asma sebagai contoh. Pada siang hari bulan Ramadan, dia tak batal. Dan apakah di kalangan hujah-hujah yang dilontarkan oleh ulama, mereka mengatakan kerana bahan yang terdapat dalam inhaler yang masuk ke dalam kerongkong dan seterusnya ke dalam perut adalah terlalu sedikit. Yang mana bila terlalu sedikit ni dia dimaafkan. Mereka kiaskan dengan berkumur-kumur. Kita ni kalau bulan Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, kita berkumur-kumur. Jadi kalau ada air, Ustaz, air sikit, Ustaz, yang terstuck dekat kerongkong,
Adakah itu membatalkan puasa? Kata para ulama kita adalah tak batal puasa. Kan? Jadi mereka kiaskan dengan saki baki air yang ada yang sedikit, yang ada ketika mana kita berkumur-kumur, mereka kiaskan kan, dengan penggunaan inhaler. Jadi mereka katakan bahan yang terdapat pada inhaler yang masuk ke dalam kerongkong barangkali adalah terlampau sedikit, yang mana terlampau sedikit ini adalah dimaafkan. Pandangan yang kata batal pula, mereka mengatakan bahan yang ada dapat pada inhaler ini, dia masuk ke dalam mulut dan seterusnya dia masuk ke dalam perut. Maka itu membatalkan puasa. Itu adalah menurut pandangan golongan yang mengatakan batal. Jadi kalau antum perhatikan, bila saya lihat pandangan para ulama ni, dia ada kaitan dengan apa yang masuk ke dalam mulut tu. Apa yang masuk dalam kerongkong. Perbahasan kita di kalangan ulama pun berlekat sekitar ada tak benda yang masuk ke dalam perut dengan menggunakan inhaler. Ini siapa yang boleh jawab? Yang boleh jawab adalah golongan orang-orang yang mempunyai kepakaran tentang how inhaler works. Barangkali the medical doctors, mereka lebih arif, mereka lebih mempunyai ilmu yang mendalam tentang how it works and apa yang masuk. Ada tak benda masuk ke dalam perut bila orang menggunakan inhaler? Ataupun tak ada benda yang masuk ke dalam perut. And kalau ada masuk dalam perut, berapa kadarnya? Adakah sedikit ataupun banyak sebagai contoh? Ini golongan ulama syariah amat dependent, bergantung kepada golongan medical doctors especially yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Betul, saya lihat dalam fatwa-fatwa contemporary ni, fatwa-fatwa semasa ni, kan, saya lihat ramai di kalangan para ulama syariah, mereka call in, mereka panggil golongan medical doctors, mereka panggil golongan economists, kalau mereka bincangkan tentang isu-isu kewangan, orang-orang yang ada kemahiran dalam bidang economics and finance, mereka panggil. Kalau isu yang nak dibincangkan adalah isu perubatan, mereka panggil golongan medical doctors, especially the Muslim medical doctors, untuk memberikan input mereka. Itu yang kita katakan tadi, perlu gabungan antara ulama teks dengan ulama konteks dalam pengeluaran fatwa especially. Itu yang telah dilakukan oleh ramai di kalangan para ulama kita di peringkat antarabangsa dan juga dekat Singapura ni. Di peringkat antarabangsa kita akan lihat seperti Majma' Fiqh Al-Islami dan juga badan-badan fatwa yang lain. Sebelum mereka keluarkan fatwa, mereka akan duduk bincang dulu tentang they have a correct understanding, pemahaman yang jelas terhadap satu isu, barulah mereka akan keluarkan fatwa. Jadi isu ni walaupun berbeza pandangan, wallahu ta'ala alam, kan, wallahu ta'ala alam, secara peribadilah saya lebih cenderung kepada pandangan penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Jadi kalau siapa-siapa ada asma, kalau dia tanya ustaz macam mana ustaz, kan saya ni takkan every time bulan Ramadan tak puasa. Kita mengatakan antum puasa seperti normal. Kalau memang perlu gunakan inhaler tu, gunakanlah. Kan? InsyaAllah dia dimaafkan dan dia tidak membatalkan puasa antum. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak beri lagi satu last contoh pagi hari ini, insya-Allah ta'ala, fatwa berkaitan dengan insurans. Okay. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak syarahkan this particular issue, kan, kita nak minta pandangan antum dulu. Jadi ini merupakan soalan saya terakhir untuk malam ini dalam bentuk polling. Jadi saya akan tayangkan dia punya soalan. Jadi kita minta antum punya respons. Apakah hukum membeli polisi insurans dalam konteks Singapura? Adakah A, dibenarkan secara mutlak? Dibenarkan secara mutlak maksudnya dibenarkan apa-apa je insurans polisi semua boleh. Tak perlu lihat yang mana satu. Tak perlu lihat dia health ke, insurance ke, dia life insurance ke, dia general insurance ke, tak perlu lihat, semua boleh. Ataupun B, dilarang secara mutlak, semua tak boleh. Health insurance tak boleh, general insurance tak boleh, life insurance tak boleh, whole life insurance tak boleh, term insurance tak boleh. B. Ataupun yang C, dibenarkan dengan bersyarat. Apa pandangan antum? Kita berikan lagi sekitar 10 saat untuk antum cuba jawab this particular soalan. Soalan ni saya fikir lama.
Dulu waktu saya belajar tentang insurans ni, saya fikir lama sangat. Okay. Buat kajian tentang isu ni, this particular insurance. Okay. Sampailah saya belajar sampai peringkat PhD pun saya masih buat kajian tentang benda ni. Jadi kita nak lihat pandangan antum, kita akan end this particular poll and kita akan share the results. Jadi ada 3 pandangan di kalangan antum. Ramai di kalangan antum jawab dibenarkan dengan bersyarat. Ada juga di kalangan antum yang jawabkan dibenarkan secara mutlak. Ada juga di kalangan antum yang jawab B, iaitu dilarang secara mutlak. Dan pada pandangan peribadi saya, dalam banyak-banyak isu fikih yang ada kaitan dengan muamalat al-maliyah, yang ada kaitan dengan transaksi kewangan, antara isu yang paling hangat dibahaskan oleh ulama syariah kita, ulama semasa, adalah tentang isu insurans. Dan kita dapati dalam isu insurans ni, ulama kita tak sepakat. Just Google lah, kalau antum just Google lah tentang the rulings of insurance in Islam, ataupun hukum insurans dalam Islam, kita akan dapati sekurang-kurangnya di sana ada 2 pandangan di kalangan ulama. Pandangan pertama di kalangan para ulama yang mengatakan insurans ni, especially yang banyak wujud dekat banyak negara, yang termasuk dalam conventional insurance, adalah dilarang. Itu pandangan segolongan ulama. Sebilangan besar di kalangan ulama. Dalam masa yang sama juga, kita akan dapati ada di kalangan ulama yang mengatakan insurans, tak kisah apa jenisnya, adalah dibenarkan. Itu pandangan kedua. Dan pandangan kedua ni kebiasaannya disandarkan, dinisbahkan kepada Syekh Mustafa Az-Zarqa rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama syariah yang hebat. Dan saya ni bila buat kajian tentang insurans ni, saya lihat antara sebab utama kenapa ulama kita berbeza pandangan adalah mereka berbeza pandangan pada proses pengeluaran fatwa stage yang kedua. Jadi kalau antum masih ingat lagi, kita bila sebut tentang proses pengeluaran fatwa, pertama sekali adalah tasawur, satu gambaran yang jelas tentang insurans sebagai contoh. Kemudian step yang kedua adalah taqyif. Taqyif tu maksudnya adalah kita nak categoriskan isu insurans ni dalam bab mana dalam bab fikih. Adakah dia bab jual beli ataupun dia bab yang lain? Antara sebab utama kenapa ulama semasa kita berselisih pandangan dalam isu tentang insurance policy ni adalah pada stage yang kedua tentang taqyif. Kita nak kategoriskan dia dekat bab yang mana. Ada sebagian ulama dia kata, oh kita kategoriskan dia under bab jual beli. Ada sebagian ulama dia kata ini actually satu transaksi yang baru yang tak pernah dikenali sepanjang sejarah Islam. So it has a separate ruling. Dan wallahu ta'ala alam, bila kita sebut tentang insurans pun, kalau kan, kita akan dapati insurans ni dia bukan satu jenis. Kalau menurut kajian saya, insurans yang wujud dekat dunia ni, Singapura dan juga dekat luar negeri, di sana ada sekurang-kurangnya 5 jenis. 5 types of insurance. Dan setiap jenis ni ada perbahasannya yang tersendiri. Jenis yang pertama kita masukkan adalah takaful. Kan? Ataupun sebagian orang dia kata the Islamic insurance. Kan? Ramai di kalangan para ulama syariah kita gunakan perkataan takaful. Yang mana ada ulama syariah dia, syariah advisor dia, yang dia pantau kan kat mana duit tu pergi sebagai contoh, itu takaful. Ramai di kalangan para ulama syariah berpandangan takaful ni adalah dibenarkan. Walaupun kita tak nafikan wujudnya sebahagian segelintir di kalangan pemikir yang mengatakan takaful ni pun tak boleh, tapi ramai jumhur di kalangan para ulama syariah berpandangan takaful ini adalah dibenarkan. Jenis insurans yang kedua adalah insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Insurance schemes provided by the government. Tak kisahlah negeri mana, Singapura ke Malaysia ke negeri yang lain.
Kan? Sebagai contoh, kan, kita ada dependent protection scheme, kita ada home protection scheme yang juga merupakan bentuk insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Dan ramai di kalangan para ulama syariah kita juga mengatakan insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan adalah dibenarkan. Itu juga merupakan ramai di kalangan pandangan para ulama. Insurans jenis yang ketiga adalah cooperative insurance. Kalau dekat Singapore konteks, yang cooperative insurance ni adalah seperti NTUC. Okay. Yang ditawarkan oleh NTUC, cooperative insurance. Ramai di kalangan para ulama juga mengatakan insurans yang bersifat kooperatif adalah dibenarkan kalau sekiranya duit yang bila dia dah collect tu adalah disalurkan ataupun kepada benda-benda yang bertepatan dengan syariat. Insurans jenis yang keempat adalah compulsory insurance. Insurans yang bersifat ijbari, yang diwajibkan. Sebagai contoh, orang yang beli kenderaan, kan dia perlu dapatkan insurans yang ada kaitan dengan vehicle, yang ada kaitan dengan kenderaan, kan itu bersifat compulsory. Dan ramai juga di kalangan ulama kita berpandangan, since benda tu ijbari, since benda itu adalah compulsory, tak ada unsur-unsur pilihan dekat situ, maka itu juga adalah dibenarkan. Yang ulama kita selisih pandangan adalah tentang conventional insurance. Syarikat-syarikat swasta yang tawarkan insurans, itu yang ada khilaf di kalangan para ulama semasa. Itu yang ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama kata tak dibenarkan kerana ada unsur-unsur riba. Sebagian pula di kalangan ulama mengatakan itu adalah dibenarkan kerana itu adalah satu akad yang baru yang tidak pernah dikenali sepanjang sejarah Islam. Jadi wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya, kalau ditanya tentang hukum tentang insurance policy ni, adalah seorang mufti ataupun seorang asatizah kena berhati-hati sikit dalam this particular issue adalah kerana insurans ni dia banyak jenis. Dia bukan satu jenis. Sebagaimana saya katakan tadi, ada sekurang-kurangnya 5 jenis. Takaful, insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, insurans yang bersifat kooperatif, insurans yang diwajibkan oleh kerajaan, dan conventional insurance. Yang ulama kita khilaf adalah the last one, conventional insurance. Jadi adalah penting untuk kaji jenis-jenis insurans yang wujud dekat a particular country, dekat Singapore sebagai contoh. Okay. Ada life insurance, ada medical insurance, ada general insurance. Okay. Jadi it's important untuk gabungkan kepakaran. Kan ulama teks dan sekali lagi ulama konteks yang mempunyai kefahaman yang mendalam tentang jenis-jenis insurance policy yang ditawarkan dekat sesebuah negara sebelum kita boleh keluarkan kan satu pandangan ataupun satu fatwa dalam isu ini. Adapun fatwa MUIS berkaitan dengan isu ini, kalau antum perhatikan, many years back MUIS pernah keluarkan satu fatwa tentang insurance nomination, nominasi insurance, dan dalam mukadimah fatwa tersebut, fatwa komiti jawatan kuasa fatwa, mereka ada mengatakan yang isu tentang insurans ni adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan mereka serahkan kepada kebijaksanaan masyarakat Islam untuk memilih pandangan yang mereka lebih yakin. This particular statement ada dalam mukadimah fatwa yang tu boleh rujuklah dekat MUIS punya website under pejabat mufti, fatwa yang ada kaitan dengan insurance policy. Jadi bila isu ni adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama, wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya, bolehlah kita berlapang dada, walaupun kita cenderung kepada satu pandangan, tak perlulah kita merendahkan pandangan orang Islam yang mempunyai pandangan yang berbeza dalam this particular issue. Okey. Jadi sebelum kita nak lihat kepada soalan-soalan antum, saya nak simpulkan pengajian kita pada hari ini.
adalah pada hari ini saya lihat adalah amat penting kita gabungkan sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu, kita mengambil ilmu daripada golongan yang mahir. Kita gabungkan kedua-dua kekuatan ulama ni, kedua-dua golongan scholars ni. Manfaatkanlah daripada golongan ulama teks berkenaan dengan penafsiran ayat Quran, berkaitan dengan pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan perkara-perkara yang dikatakan dengan bahasa Arab ataupun hukum hakam. Dalam masa sama juga ambillah manfaat, ciduklah ilmu daripada golongan yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Saya dulu teringat bila saya ambil di peringkat PhD, peringkat doktora dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya teringat guru saya, iaitu Dr. Arif Ali, Hafizahullah Ta'ala. Dia mengajar tentang fikih. Dan kalau saya duduk kat dalam kelas dia, every time student tanya tentang satu isu yang ada kaitan dengan fatwa, yang ada kaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perubatan, isu-isu yang ada kaitan dengan sains. Dia bila jawab, dia bukan terus bagi hukum. Dia jawab, dia akan terangkan dulu kan, tentang isu tersebut. Jadi kalau isu itu ada kaitan dengan biologi, dia akan terangkan dulu daripada aspek biologi. Dan saya bila duduk kat dalam kelas dia, sampai saya pun terlupa kadang-kadang, ini kelas biologi ke kelas fikih. Kenapa? Kerana bila satu isu yang dilontarkan kepada dia, satu soalan minta fatwa, boleh ke tak boleh, dan benda tu ada kaitan dengan biologi, guru saya ni dia akan explain dengan detail sangat tentang benda tu daripada sudut kacamata biologi sebelum dia berikan pandangan dia daripada sudut fikih. Itu yang tadi saya katakan kepada antum. Bila nak keluarkan fatwa ni, dia tak cukup ada ilmu berkaitan dengan al-fiqh ataupun dia tak cukup ilmu berkaitan dengan penafsiran ayat Quran sahaja. Dia tak cukup ilmu berkaitan dengan hadis Nabi sahaja. Dia juga perlukan ilmu yang ada kaitan dengan benda yang kita sedang bincangkan tu. Kalau dia adalah benda tentang perubatan, kita must have knowledge tentang ilmu perubatan yang berkaitan dengan that particular issue. Baru boleh keluarkan fatwa yang tepat. Jadi sebagai talibul ilm, kita perlu gabungkan kekuatan dua-dua golongan ulama ini. Baik ulama teks ataupun ulama konteks. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada golongan yang mempunyai ilmu, mempunyai kepakaran, kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi saya nak lihat kepada sebahagian di kalangan soalan-soalan antum. Kalau saya ada jawapan dia, saya akan cuba jawab insya-Allah. Kalau saya tak ada jawapan dia, maka rujuklah kepada golongan asatizah lain yang barangkali lebih berilmu untuk jawab soalan tersebut. Ada yang tanya dekat Q&A, Ustaz, apakah perbezaan antara seorang faqih dan seorang mufti? Seorang faqih adalah seorang yang mempunyai kepakaran dalam bidang fikih. Orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang fikih kita panggil sebagai faqih. Mufti pula adalah orang yang mengeluarkan fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa kita panggil sebagai mufti. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz, mufti yang keluarkan fatwa COVID-19 mesti tahu mengenai hukum-hukum daripada nas dan hadis dan isu semasa. Betul. Any fatwa, tak kisahlah fatwa itu ada kaitan dengan wabak COVID-19 ataupun dia tak ada kaitan dengan wabak COVID-19, mesti ada knowledge, ilmu tentang hukum dan juga tentang isu yang dibincangkan tu. Kan? Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ilmu tentang hukum dan ilmu tentang reality. Salah satu tak layak untuk keluarkan fatwa. Dan kalau dikeluarkan juga, takut-takut fatwa itu menyimpang daripada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya, Ustaz, dalam proses pengeluaran fatwa, boleh tak orang yang mahir dalam isu reality bukan orang Islam
Dia hanya dalam grup fatwa untuk beri kemahirannya dalam isu tersebut. Kan? Wallahu ta'ala alam. Kan? Islam tak pernah menghalang kita menceduk ilmu daripada golongan yang pakar, walaupun golongan yang pakar itu adalah golongan yang bukan Islam. Kan? Kalau memang betul-betul orang yang betul-betul mahir dalam bidang itu adalah golongan non-Muslim, tidak menjadi kesalahan, kan, untuk kita invite that particular person, pakar tersebut, untuk memberikan dia punya pandangan, kan, tentang isu tersebut, kan, agar dapat dipertimbangkan oleh golongan para ulama syariah kita sebelum mereka keluarkan fatwa. Hatta Nabi SAW, bila Nabi berhijrah daripada kota Mekah dengan kota Madinah, orang yang Nabi ambil sebagai tour guide, penunjuk jalan untuk berhijrah, kan, adalah seorang non-Muslim pada ketika itu. Kan? Jadi kata para ulama, tidak menjadi kesalahan kita memanfaatkan kepakaran daripada seseorang walaupun orang yang pakar itu bukan daripada kalangan orang-orang Islam. Tapi kalau kita dah sampai kepada tahap tersebut, kadang-kadang kita kena fikir baliklah. Mana pakar-pakar kita daripada kalangan orang-orang Islam? Kenapa kita perlu rujuk kepada orang-orang yang bukan Islam? Why are our experts dalam bidang daripada kalangan orang-orang Islam? Adakah kita ketandusan? Kan? Itu yang juga perlu difikirkanlah. Kan? Kalau sebaiknya, kan, dalam setiap bidang tu ada golongan orang-orang Islam juga yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz, kitab tafsir Syekh An-Najjar itu apa judulnya? Saya tak ingat sekarang apa dia punya actual judul, tajuk dia. Tapi kalau antum Google, insyaAllah saya rasa antum boleh jumpa Syekh Zaglun Najjar. Kan, dia ada tafsir dia, especially ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan sains, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kan, cuma saya tak pastilah kitab dia tu dan kitab tafsir tu ada tak terjemahan, kan, ke dalam bahasa Melayu ataupun ke dalam bahasa Inggeris. Kan, cuba cek, saya tak berapa ingat dia punya actual title. Tapi dia ada kitab yang ada kaitan dengan haiwan, kan, dan juga berkaitan dengan isu-isu lain. Wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya, Ustaz, secara am, insurans dibenarkan atau tidak walaupun ada pelbagai pandangan dari para ulama? Bolehkah kita masih melibatkan diri dalam health insurance dengan sesebuah syarikat swasta? Soalan macam gini, wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya, orang-orang yang nak bekerja dalam insurans punya sektor, dia sebelum bekerja, dia kena ada a stand, pendirian dalam isu ni. Mana satu pandangan yang dia lebih cenderung? Adakah dibenarkan insurans tersebut ataupun dia lebih cenderung kepada pandangan tak dibenarkan? Jadi kalau ada seorang individu, seorang Muslim, dia rasa dia buat kajian tentang benda ni dan dia lebih convinced, dia lebih yakin dengan pandangan mengatakan yang insurans itu adalah dibenarkan walaupun yang ditawarkan oleh syarikat swasta ataupun yang dipanggil sebagai conventional insurance, kalau dia rasa lebih yakin yang insurans itu dibenarkan berdasarkan pandangan Syekh Mustafa Zarqa rahimahullahu ta'ala, maka pada pandangan peribadi saya tidak menjadi satu kesalahan lah kalau dia ada keyakinan sedemikian rupa, kerana benda ni adalah benda khilaf ulama. Tapi kalau dia pula lebih cenderung kepada pandangan tentang pengharaman conventional insurance, kan, wallahu ta'ala alam, kan, barangkali adalah kurang wajarlah dia mendalami ataupun mencebur dalam satu bidang yang dia sendiri, kan, merasakan yang benda itu tidak mematuhi syariat Islam. Jadi anyone yang nak masuk dalam sesuatu perkara, dia tak kisahlah insurans ataupun isu-isu yang lain, dia kena make a stand dulu. Dia mesti ada pendirian. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaklah kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata ataupun sebelum kita bertindak.
Jadi saya pada malam ni saya tak nak rajihkanlah mana-mana pandangan tentang insurans ni. Cuma saya nak katakan dalam lima insurans yang saya katakan tadi, kan, 4 di kalangannya adalah less controversial, dalam arti kata yang lain ramai ulama membenarkannya, cuma the final one yang ada khilaf yang sengit di kalangan para ulama. Takaful, ulama benarkan. Insurans yang ijbari, yang diwajibkan, ulama benarkan. Insurans yang bersifat kooperatif, ulama kita membenarkan dengan syarat kalau sekiranya wangnya diinvest ataupun diletakkan dalam perkara-perkara yang dibenarkan. Insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, ramai di kalangan ulama yang membenarkan. Yang menjadi perselisihan yang sengit adalah tentang conventional insurance. Kan? Jadi sebelum masuk dalam satu bidang, kena buat pendirian dulu. Dan pendirian tersebut hendaklah berdasarkan kepada ilmu, kan? Bukan berdasarkan kepada, maksudnya mestinya buat research dululah, kan? Sebelum kita buat satu keputusan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya, wallahu ta'ala alam, apakah majlis fatwa mengambil pendapat ataupun ilmu pandangan daripada pakar-pakar yang bukan Islam? Kita katakan, kalau memang dalam bidang tersebut, yang golongan yang pakar hanyalah orang yang bukan Islam sahaja, maka tidak menjadi kesalahan untuk mana-mana majlis fatwa untuk mengambil kepakaran daripada mereka lah. Cuma sebaiknya, kan, kepakaran kita ambillah daripada orang-orang yang ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That should be the priority. Itu adalah keutamaan. Tapi in the absence, dalam keadaan orang Islam tak ada yang mahir dalam bidang tersebut, tidak menjadi kesalahan kita mengambil kepakaran daripada orang lain. Kita pernah kongsi dengan antum hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ambil ilmu daripada syaitan, kan, tentang ayat kursi. Nabi membenarkan tentang amalan baca ayat kursi sebelum tidur, walaupun itu diajarkan oleh syaitan kepada sahabat Nabi SAW. Itu yang tadi kita katakan adalah tidak menjadi kesalahan mengambil manfaat daripada orang-orang yang pakar yang bukan Islam. Sebagaimana yang berlakulah, tak perlu kata dalam bidang fatwa, kita belajar saja. Kita belajar kat universiti, kita belajar kat politeknik, barangkali kita punya lecturers kan ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam tapi mempunyai kepakaran dalam bidang mereka masing-masing. Adakah because mereka tu bukan Islam, maka kita ni dihalang ambil ilmu daripada mereka? Kita mengatakan tidak. Kalau mereka memang betul-betul mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut, Islam tidak pernah menghalang kita mengambil manfaat daripada orang-orang yang bukan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya, Ustaz, adakah qiyas dan ijma' adalah teks atau konteks? Kalau tadi yang kalau dimaksudkan ulama teks ke ulama konteks, wallahu ta'ala alam, pengetahuan tentang qiyas, tentang ijma', qiyas itu adalah analogical reasoning ataupun deduction, ilmu tentang usul fikih. Ijma' pun termasuk dalam ilmu berkaitan dengan usul fikih. Wallahu ta'ala alam, saya rasa itu lebih hampirlah kepada ulama teks. Okay? Itu adalah lebih hampir kepada kategori ulama teks. Wallahu ta'ala alam. Ada yang tanya, Ustaz, tahu saya ijbari insurance, for example, vehicle insurance is usually tie up with cooperative insurance, and kita tak tahu jika saluran duit yang dikumpul itu patuh dengan syariat ataupun tidak, example NTUC income. Tadi saya katakan, perbahasan tentang cooperative insurance ni, secara peribadilah saya lebih cenderung pada pandangan Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi, salah seorang ulama syariah yang terkenal. Beliau mengatakan yang cooperative insurance ni dibenarkan dengan syarat kalau sekiranya duit itu disalurkan kepada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Cuma sekali lagi kita katakan, bila dia dah bersifat ijbari, kan, maksudnya kat situ adalah macam dia compulsory, kan, tak boleh ada option dekat situ,
Jadi bila dia berbentuk ijbari, berbentuk compulsory, banyak majlis-majlis fatwa seluruh dunia yang lebih cenderung kepada pandangan itu adalah dimaafkan. Kan? Itu adalah diringankan hukumnya kerana dia bersifat compulsory. Dia tak ada unsur-unsur elemen pilihan dekat situ. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jadi saya rasa itu yang saya mampu untuk jawab di kalangan soalan-soalan antum. Saya minta maaflah kalau sekiranya ada sebahagian soalan saya kurang kemampuan untuk menjawabnya. Sebelum saya mengundurkan diri pada malam ini, kita just nak ingatkan kita punya next session pada minggu hadapan adalah berkaitan dengan bahaya taksub, kan, dalam menuntut ilmu especially. So kita akan bahaskan pada minggu hadapan tentang sifat taksub ni ketika mana menuntut ilmu. Dan kita juga nak ingatkan pada hari Friday nanti kita ada majlis ilmu yang lain tentang fiqhul ikhtilaf. Kan kita dah sampai kepada sesi yang ketiga, iaitu pada hari Jumaat ini pada 18 September insya-Allah taala. Jadi saya berpada setakat di sini pada malam ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kekurangan dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.